A'udzu billahi samiyyin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Isa bin Haji Abdul Rahman selaku Mufti Masjid Jami' Peroleh, dan juga yang lalukan kedatangan Syekh Haji Muhammad Nasri bin Haji Abdul Rahman selaku Tuan Kadi Daerah Batu Pahat selaku penceramah kita pada malam. Kepada yang berbahagia Datuk Haji Awang bin Haji Muhammad, pengerusi Perkim yang turut tamu pada malam ini, terima kasih bagi Datuk. Barisan dari Jawatan Kuasa Pengelola, Ketua Kampung, Tuan-Tuan Haji, Ibu Hajah, Tuan-Tuan perempuan dan hadirin yang dirahmati Allah. Selamat datang ke majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Jami' Peroleh Para Imam pada malam ini 24 Rabiul Akhir 1444 Hijri bersama 28 November 2022, anjuran bersama pengurusan Masjid Jami' Peroleh dan juga Perkim Batu Pahat. Memulakan majlis, marilah kita sama-sama berselawat bersama anak-anak dan anak-anak muda yang sebahagiannya adalah mereka yang menyertai perarakan sambutan Maulid Rasul peringkat daerah tempoh hari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu marilah kita bersama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kita sedekan Al-Fatihah kepada Nabi. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Zulkifli bin Sarung serta isteri Puan Haji Hasmina Tiong binti Abdullah dari Makmah serta yang datin kepada yang berhormat berbagai datuk. Sedikit pembahasan majlis kita pada malam ini. Selepas ini kita ada ceramah. Asyik akan menyampaikan ceramah. Kemudiannya kita beri laluan azan Isya. Lepas kita sambung dulu ceramah hingga akhir. Selepas kita solat Isya bersama-sama berjemaah. Lepas kita ada jamuan, akhirnya kita makan pakai ambeng. Maksudnya Datuk memang sinonim lah dengan ambeng ni. Lepas itu kita bersorai lah. Jadi untuk teruskan majlis, saya beri sedikit biodata kepada penceramah kita pada malam ini. Syekh Haji Muhammad Nasri bin Abdul Rahman memulakan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Datuk Bentara Dalam Segamat 83 sampai 87, 88 hingga 91 beliau menuntut di Ma'had Al-Ihya As-Syarif Semanggul Perak. 1992 hingga 1997 beliau melanjutkan pelajaran ke University of Saddam, Baghdad, Iraq, Usuluddin dan Dakwah Islam. Mula menjalankan tugas sebagai pegawai khidmat nasihat di Pejabat Qadi Segamat 2019 hingga 2009. 2009 hingga 2012 sebagai penolong pengarah bagian pembangunan keluarga Pusat Islam Iskandar Johor. 2012 hingga 2016 sebagai Qadi Daerah Mersing. 2016 hingga 2019 selaku Qadi Daerah Tangkak. 2019 hingga 2020 selaku Qadi Pontian. 2020 hingga sekarang menjabat telah memegang jawatan selaku Qadi Daerah Batu. Majlis mempersilakan Syekh Haji Muhammad Nasri bin Rahman untuk menyampaikan ceramah dan doa penutup nanti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis
yang dimulakan Tuan Haji Isa bin Rahman selaku pengerusi jawatankuasa tadbir Masjid Parit Imam serta barisan ahli-ahli jawatankuasanya, juga kepada pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, juga kepada Datuk Haji Awang selaku pengerusi Perkim dan barisan jawatankuasanya, juga pengerusi Makmah, juga barisan kepimpinan di peringkat daerah, kepada adik-adik pelajar, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita di rumah Allah ini bagi menjayakan satu majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang penuh dengan kebaikan. Daripada maghrib tadi kita dapat solat berjamaah. Kemudian kita dapat sama-sama berdoa, mengaminkan doa imam. Kita dapat juga tunaikan solat hajat berjamaah. Moga-moga negeri dan negara kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat menyambung silaturahim sesama kita. Kita juga dapat berselawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kini kita juga dipilih untuk satu lagi kebaikan, untuk kita mendengar majlis ilmu berkaitan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu hadirin dirahmati Allah sekalian, semua kebaikan-kebaikan yang saya sebut tadi pada zahirnya nampak kita yang buat, kita yang datang, kita yang sujud, kita yang rokok, kita yang baca. Tetapi hakikatnya bukan kerana kita. Kita datang hari ini beramai-ramai bukan kerana kita sihat, bukan. Kalau tengok muka ramai yang tak sihat daripada yang sihat. Kita datang sini bukan kerana kita ada masa. Ramai lagi yang ada masa tapi tak dapat nak datang. Kita datang sini bukan kerana kita ada kenderaan. Ramai lagi yang ada kenderaan tapi tak sampai juga. Kita datang sini bukan kerana kita jemaah tetap di sini, bukan. Ada juga jemaah tetap kita tak dapat hadir. Kita dapat datang pada malam ini bukan kerana ilmu kita, bukan kerana pangkat dan kedudukan kita. Tapi yakinlah tuan-tuan, kita datang sini beramai-ramai kerana kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak jaga mata kita, tuan-tuan tak nampak kat mana Masjid Parit Imam. Kalau Allah tak jaga tulang, darah, urat, saraf kita, tuan-tuan tak mampu nak berjalan. Kalau Allah tak jaga gigi, lidah kita, tuan-tuan tak mampu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah Allah takdirkan ketentuan yang baik kepada kita pada malam ini. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, Batu Pahat ni memang luar biasa lah. Dia bukan saja Parit Imam, Parit Bilal, Parit Noji ada ke tak ada? Tak tahu lagi ada ke tak ada. Apa nama? Jemputan untuk saya maulid Nabi peringkat Batu Pahat ni pun boleh tahan juga, selagi ada hari. Nasib baik seminggu tu 7 hari. Kalau 10 hari tu pun penuh juga. Lepas tu tuan-tuan tengok muka saya dah tak berapa orang lagi ni. Siang malam kita cuba untuk hampir dengan masyarakat semata-mata nak mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah 2 tahun lebih sebelum ini kita tidak dapat peluang. Jadi ini pertama kali saya hadir ke Masjid Parit Imam ni. Lalu tu selalu juga tapi singgah tu baru hari inilah. Biasanya kita masuk masjid ni, kalau tuan-tuan perasan, dia ada rasa, ada apa nama dipanggil, aura dia lain kan. Setiap masjid tak sama aura dia. Dia tengok jemaahnya, tengok dari sudut karya. Alhamdulillah saya masuk ni nampak sejuk hati. Jadi biasanya kalau saya masuk nak bagi ceramah ni, saya nak bawa tajuk apa, saya kena tengok wajah ahli karya. Nampaknya muka sejuk-sejuk semua, cuaca pun sejuk.
Jadi saya bercadang pada malam ini, saya akan bercakap perkara yang agak berat. Tuan-tuan kena fikir. Tuan-tuan kena guna akal yang Allah beri ni untuk faham apa yang saya nak sebut. Jadi orang hebat ni makanannya pun luar biasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita kena yakin, percaya sungguh-sungguh baginda ni dia bukan manusia biasa macam kita. Muhammadun basyarun. Muhammad itu manusia biasa macam kita. La kal bashar. Biasanya Rasulullah itu luar biasa. Kita tak akan jumpa manusia yang seperti ini. Memang Allah bagi itu hadiah untuk kita. Nabi sebut, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia. Memang Allah utuskan Rasulullah ini khusus kepada makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau kita boleh faham mukadimah saya ni, kalau ikut kejadian kita ni dah terbaik dah. Pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta kita sebaik-baik kejadian. Tak cukup dengan itu, bila Allah sebut Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian, semua Islam ke, bukan Islam ke, duduk selatan, utara, timur, barat, putih ke, hitam ke, gelap ke, bangsa apa pun yang namanya manusia, Allah jadikan dia sebagai kejadian yang terbaik. Tetapi dalam ramai-ramai manusia yang terbaik ni, Allah kecilkan lagi. Inna dina indallah al-Islam. Hanya agama yang diredai Allah itu hanyalah agama Islam. Maka hanya orang Islam sahaja yang dinilai baik oleh Allah. Dalam ramai-ramai orang Islam itu pun Allah pilih lagi, kecilkan lagi. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Tak cukup dengan itu, dia bagi kita pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, Nabi yang terbaik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sampai ramai nabi-nabi yang terdahulu minta kalau boleh hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, Allah pilih kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalam keadaan kita Allah pilih ni semuanya dah terbaik dah tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan makhluk lain pun ada mata, ada telinga, ada kepala, ada tangan, ada kaki, tapi mereka tak diberikan amanah tanggungjawab sebagaimana manusia. Yang ini jangan dipersoalkan. Kenapa kita maulid ni manusia je yang dengar? Ayam tak dengar, kucing pun tak datang, lembu kambing lagi tak datang. Ini jangan dipersoalkan. Ni kalau lembu datang, kambing datang, benda pula nak bagi dia makan. Takkan lembu makan lembu pula kita. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu perkara berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Rasulullah ini diutuskan oleh Allah kepada manusia ini untuk apa? Tidak lain tak bukan untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Kerana Allah pilih kita sebagai manusia yang terbaik, ada akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini semua boleh hafal ayat ni. Cuba tuan-tuan sambung ayat ni. Thumma radadna asfala safilin. Kemudian manusia yang aku bagi akal, bagi nilai yang paling tinggi ni, tak jaga sungguh-sungguh akalnya, kami akan jatuhkan dia kepada asfala safilin, kepada serendah-rendah martabat. Maknanya kita manusia yang terbaik sebab ada akal. Tapi kalau tak jaga akal ini dengan baik, maka dia boleh jatuh nilai serendah-rendah martabat. Apa makna serendah martabat ni? Allah jelaskan dalam surah yang lain. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi kandungan api neraka terdiri daripada manusia dan jin. Dua makhluk ni je yang dapat tugas daripada Allah, manusia, jin. Manusia macam mana?
Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, ada akal, tak nak fikir tentang Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada dua mata, tak mau melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Ada dua telinga, tak mau mendengar kalimah-kalimah Allah. Allah kata apa? Ketiga-tiga golongan ini, ulaika kal an'am. Mereka ini diibaratkan seperti binatang-binatang ternakan. Na'udzubillah. Bal hum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang ternakan tadi. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai hatinya dengan Allah SWT. Maknanya apa? Maknanya walaupun kita ni manusia yang terbaik, tapi kalau tak kena gaya, boleh jadi lebih teruk daripada binatang ternakan Allah sebut. Mungkin kita sembelih ayam, ayam tu lagi baik daripada kita. Mungkin kita sembelih kambing, kambing tu lagi baik daripada kita. Allah dah sebut. Tapi kalau kita fikir betul tuan-tuan, rupanya betul. Betul Allah sebut. Memang kita selalu nampak bagaimana contoh manusia yang jatuh nilai lebih teruk daripada binatang ternakan. Musim buah durian. Biasa orang ada kebun durian ni, dah berbuah banyak tu, dia akan jaga kan. Jaga daripada siapa? Musuh buah durian. Siapa dia? Tupai. Tupai ni rupanya banyak yang meninggal bila musim durian ni. Pantang nampak kena tembak, pantang nampak kena tembak. Dia masuk kebun orang tu, dia makan buah orang ni. Bukan buah orang tu, buah durian orang tu dia makan. Dia makan buah durian orang tu, dia tebuk. Betul? Nanti balik. Kan besok masuk lagi, tebuk lagi, balik. Masuk lagi, tebuk lagi. Pernah tak tuan-tuan nampak tupai curi buah durian orang, berbakul-bakul buat balik, ada tak? Tak ada kan? Tak pernah nampak tupai bawa durian, berbakul-bakul buat balik, ada tak? Kalau berbakul-bakul kan senang, besok tak payah masuk, lusa tak payah masuk, minggu depan baru masuk, dah habis. Ambil lagi sebakul. Tak apalah. Yang curi bakul-bakul ni siapa? Manusia. Betul tak? Manusia yang boleh curi buah durian orang ni berbakul-bakul. Sebab dia ada akal. Sebab itu Allah tak bagi kita buat jahat. Kalau manusia yang Allah bagikan akal ni buat jahat, dia akan lebih jahat daripada binatang. Percayalah. Betul tak? Dia akan lebih jahat daripada binatang. Musim haji, musim korban, kan dulu berapa peristiwa dia curi lembu orang tu 2 ekor, masuk kereta wirah, seekor depan, seekor kat bonet belakang. Siapa boleh buat? Rimau pun tak pandai buat macam tu lah. Orang ni dia boleh terfikir macam tu sebab dia ada akal. Meninggal lembu tu bukan meninggal kena sembelih, meninggal sebab seumur hidup tak pernah naik kereta. Kereta lembu pun tak pernah, ini kan pula kereta wirah. Kerana ada akal. Jadi Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah untuk pastikan nilai manusia yang ada akal ni senantiasa tinggi. Kejadian yang baik layaknya buat baik. Orang yang buat baik nanti jumpa Allah dibalas sebaik-baik tempat. Kejadian yang terbaik tak layak buat benda tak baik. Sebab itu Nabi diutus tunjukkan manusia jalan kebaikan. Nak makan macam mana, nak tidur macam mana, nak berkeluarga macam mana, nak berniaga macam mana, nak bertani macam mana, nak jadi suami macam mana, nak jadi isteri macam mana, nak membezakan dengan makhluk yang tak diberikan akal oleh Allah SWT. Itu fungsi besar tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah diutus. Rasulullah diutus oleh Allah yang memang tak sekolah, tak tahu baca, tak tahu menulis. Dia punya gelanggang ni besar-besar gua Hira tu lah. Berapa orang je boleh masuk? Kecil je. Tapi akhirnya Allah turunkan wahyu pada malam nuzulul Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi guna akal dia. Dia tak sekolah, nak nulis, nak tulis macam mana, nak baca macam mana, dia tak belajar. Tapi bila Jibril suruh baca, Nabi guna akal. 30 juzuk wahyu daripada langit Nabi terima dengan
akal dia. Inilah sebaik-baik manusia. Digunakan betul akal ini, tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya nak bawa tuan-tuan perkara ini. Bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa Rasulullah, tuan-tuan tak pandai nak baca doa makan macam mana. Tanpa Rasulullah, tuan-tuan tak tahu nak masuk masjid langkah kaki kiri ke kaki kanan. Tuan-tuan nak bangun tidur aja nak baca doa apa pun tak tahu kalau tak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bersalam, nak beri salam pun tak tahu kalau tak kerana baginda Rasulullah. Semua kebaikan itu daripada dia. Dan kita terima kebaikan dengan akal kita. Akal kita, tuan-tuan, Allah ciptakan luar biasa. Contoh sekarang ni tuan-tuan tengah dengar ceramah saya ni, tiba-tiba ni orang perempuan ada sini. Oh, sebelah. Tiba-tiba anak telefon. Assalamualaikum, mak. Mak tengah dengar ceramah. Mak, stokin kita mana, mak? Oh, cari tak jumpa. Stokin dia mana? Yang selalu saya pakai tu, yang merah belang biru tu. Kau masuk bilik mak, kan ada lemari hijau tu, buka laci bawah sekali. Ada kotak kan? Buka kotak tu. Ada? Ada, mak. Tengok. Orang kat rumah cari tak jumpa. Kita kat masjid boleh jumpa. Betul tak? Tuan-tuan nampak ke? Tak nampak. Mata tengok saya. Tapi akal ni dia ingat kat mana dia letak. Punya hebatnya ciptaan Allah yang namanya akal. Saya pernah pergi maulid ceramah di Masjid Seri Sepakat sebelum Desa Temu Jodoh. Masjidnya ke dalam. Jadi saya masuk, tak jumpa cari. Malam, masuk kebun sawit. Saya jumpa satu orang tua, belah kiri saya, baju biru. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Abang tanya lah, masjid kat mana ni? Dia kata anak depan lagi terus, masuk kanan. Dah dekat dah, jumpa lah tu. Betul, tak jauh, masuk kanan, jumpa. Saya turun daripada kereta. Pakcik yang saya tanya itu pun sampai ke pintu masjid. Terperanjat saya. Rupanya pakcik yang saya tanya itu orang buta, tuan-tuan. Kat sana kalau tuan-tuan nak tahu, ada penginapan orang buta ni di sana. Dulu ramai, sekarang dah tak ramai. Dia pergi masjid, tak payah pakai tongkat, tak payah pakai apa. Saya ni yang ada kereta, mata dah ada 4 dah ni, betul? Kereta kan ada lampu kecil, lampu besar, punya terang, tak jumpa cari masjid. Dia boleh cakap masjid, masuk kanan, sampai kata dia. Nasib baik dia tak tahu. Penceramah tu lah yang tanya dia tadi kat tepi jalan. Maknanya siapa yang buta sebenarnya? Itu soalan ni. Contoh, ni jauh ke dalam kampung. Dalam kampung tu ada surau. Dalam surau tu ada 10 jemaah tetap. Hari-hari ni lah 10 jemaah. Dalam ramai-ramai 10 ni, seorang orang buta. Jadi hari tu sembahyang isyak. Elok pergi salam aja, dah baca doa, baru nak bangun selawat lah. Sallallahu, baru nak selawat, blackout, gelap gelitu. Terabu-rabu Imam Bilal unjuk cari pintu tak jumpa. Tengah-tengah cari ni, yang buta seorang dah nunggu depan pintu. Imam Bilal, pintu sini, sana tingkap, kata dia. Orang buta tunjukkan orang celik jalan keluar. Betul tak? Jadi soalan yang sama, siapa yang buta sebenarnya? Dia siang ke malam ke terang ke gelap ke sama. Nasib baik dia baik. Buat dia jahat, dia tutup pintu semua, tak keluar kita. Tapi dah semayang, takkan jahat pula. Rasanya ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian pun pernah di rumah. Mungkin isteri tengah lipat kain baju. Anak-anak tengah buat kerja sekolah. Bapa tengah tengok TV. Tiba-tiba blackout. Pernah kan? Kelop pun itu. Kalau budak kecil dah menangis dah. Nampak tak masa tu? Tak. Mata ada tak? Ada. Sehat tak mata? Sehat. Cuba terbeliakkan mata tu, tak nampak tuan. Tak nampak kita. Jangan ingat ada mata itu boleh melihat, ada masa tak mampu melihat, walaupun mata tu ada. Dalam keadaan tak nampak tu, akhirnya mak kita, orang rumah kita, jumpa tak? Kat mana lilin, kat mana mancis,
Kat mana pelita? Jumpa tak? Jumpa. Masa jumpa tu nampak tu? Tak. Dia ingat kat mana dia letak. Dapur-dapur. Ni dapur. Ni laci. Dia pakai ingatan. Tengok tuan-tuan, hebat tak hebat? Antara mata dengan akal, terang lagi akal. Kita ni selalu dengar cakap mata daripada cakap akal. Mata kata gunung warna biru, akal kata tak, warna hijau. Tak cahaya pergi dekat. Betul tak? Lagi jauh punya ledang tu, cantiknya membiru. Sampai dekat, hijau. Jadi akal kata biru tu kerana pantulan cahaya. Lampu traffic light, mata kata 3 warna, hijau, merah, kuning. Akal kata tak percaya, cari traffic light malam ni, panjat, buka cermin dia tu. Rupanya cermin dia yang merah, hijau, kuning. Dalam tu mentul sama tu, mentul jernih tu. Kena tipu kita. Balik rumah, kasut banyak depan rumah. Apa kata mata? Banyaknya kasut. Apa kata akal? Itu menunjukkan ada orang ramai dalam rumah. Mata ni selagi tak nampak, dia tak percaya. Dia masuk dalam, betul lah, ramai orang. Lambat, akal tak payah masuk dah tahu. Jadi sebenarnya mata kita ni banyak kelemahan. Imam Ghazali susun ada 7 kelemahan. Pertama yang paling besar apa dia? Mata ni, kelemahan dia, dia tak nampak diri dia sendiri. Mengata orang bukan main lagi. Tengkuk macam jerapah pakcik tu kata dia. Tengkuk sendiri tak nampak. Betul tak? Ni mata ni, diri sendiri pun tak boleh tengok. Mengata pipi orang macam kuih pau contohnya lah. Pipi sendiri pun tak nampak. Ni mata. Jauh sangat tak nampak. Dekat sangat pun tak nampak rupanya. Tu kelemahan mata. Di sebalik lagi tak nampak. Di belakang pun tak nampak juga. Benda besar nampak kecil, punya besar lah bulan tu. Besar tu aja. Nampak tuan-tuan? Banyak kelemahan mata ni. Jadi Rasulullah diutus untuk selamatkan akal manusia. Mula-mula sekali tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas menerima wahyu dilantik menjadi rasul, apa tugas Rasulullah? Bukan suruh solat. Dah masuk isyak? Belum. Nabi tak disuruh solat pun. Nabi tak disuruh puasa pun. Nabi tak disuruh berzakat, pergi haji jauh sekali. Apa tugas pertama Rasulullah? Tugas Nabi yang pertama ialah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Arab jahiliyah. Nak mencelikkan akal manusia yang sangat lemah. Kita sambung selepas azan. Jemput Bilal.
Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ulang tadi, bagaimana fungsi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memperkenalkan Allah, mentauhidkan Allah kepada masyarakat Arab jahiliyah. Kerana masyarakat Arab pada ketika itu sangat banyak agama. Ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah binatang, ada juga yang sembah kuih. Dia buat kuih tu cantik-cantik, sembah. Lepas tu dia lapar, dia makan kuih tu balik. Kan buat lagi, sembah lagi. Tak ke terlampau cetek akalnya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah ini memperkenalkan Allah kepada manusia, bahawasanya kita ini ada pencipta. Ini yang Nabi ditentang hebat. Kenapa Rasulullah bawa agama Islam ditentang oleh masyarakat Arab jahiliah? Kerana Nabi menyebabkan manusia berfikir bahawasanya ada pencipta yang menjadikan alam ini, ada pencipta yang menjadikan kita. Maka ini namanya ilmu tauhid. Ini yang pertama. Ilmu pertama yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ialah ilmu tauhid. Cuma pada waktu itu tak dinamakan lagi ilmu tauhid, tetapi sama, ilmu memperkenalkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak bandingkan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat kita hari ini, sama ke tidak? Tak sama. Yang itu lagi teruk. Walaupun ada ciri-ciri macam masyarakat jahiliyah, dibuang anak, dulu dah ada. Malah berbunuh-bunuhan pun dulu dah ada. Tapi dulu lagi teruk dia punya jahiliyah. Nabi buat apa? Nabi memperkenalkan Allah mula-mula sekali. Jadi percayalah tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini kepada masyarakat kita, dia banyak berpunca daripada kerana kurangnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, tak ada sebab lain. Apatah lagi dengan hati yang syarat dengan penyakit. Kalau tuan-tuan lihat, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi wafat aja, dia sama dengan Nabi lahir. Nabi lahir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menerangkan seluruh alam, menerangkan hati-hati manusia yang dalam kegelapan. Sama juga bila Nabi wafat, bagaikan hilang pedoman, bagaikan putus wahyu daripada langit, dah tak ada wahyu lagi dah. Manusia ketika itu ada yang menangis, berhari-hari menangis kerana hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu pihak menguruskan jenazah Rasulullah, ada satu pihak menguruskan siapa yang nak jadi khalifah. Maka sebenarnya ketika itu telah ada bibit rasa tak puas hati. Dilantik pula khalifah yang kedua, Sayyidina Umar. Pun lebih jelas lagi, ada pihak yang tak puas hati dengan pelantikan khalifah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar mati dibunuh, tuan-tuan. Dilantik pula Sayyidina Osman. Pun terserlah beberapa puak yang tak setuju dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman juga mati dibunuh. Akhirnya lantik menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali. Pun jelas lagi juga dibunuh oleh Sayyidina Ali juga mati dibunuh. 4 khalifah ni, 3 daripadanya mati dibunuh. Ada setengah mengatakan Sayyidina Abu Bakar pun mati dibunuh tapi dia racun. Tapi yang pastinya 3 tadi tu mati dibunuh. Akhirnya kalau tuan-tuan baca sejarah, bagaimana kelompok
Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, berperang dengan kelompok Sayyidina Ali, menantu Rasulullah. Berperang, tuan-tuan, dek kerana fitnah. Sampailah Bani Umayyah, sampailah Bani Abbasiyah, lahirnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah. Banyak kelompok. Manusia semakin hebat dari sudut sengketa dalam hati. Berlaku pembunuhan, peperangan. Sampai hari ini, sampai hari ini manusia bercakaran. Ini kita nak pilihan raya. Saya yakin besok ramai yang sakit hati. Ramai yang ada penyakit dalam hati. Dek kerana tak puas hati. Kenapa sakit hati ni? Sebab tak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Jadi sebab itu hadirin sekalian, saya telah pun berjumpa dengan semua imam-imam, dan nanti insya-Allah kita akan jumpa pula pengurusi-pengurusi jawatan kuasa. Saya sarankan, saya wajibkan semua masjid surau mesti ada kuliah ilmu tauhid. Kita kena kenal dengan pencipta kita. Biasanya kalau kita percaya sesuatu, kita mesti tengok. Betul ke Tuan Kadi betul ada ceramah dekat masjid pada imam? Betul, tadi aku nampak tadi sembahyang maghrib. Memang dia tu tadi. Tengok baru percaya. Betul ke ada air naik dekat Seri Medan? Kali pergi tengok, betul ada air naik. Banjir kilat. Betul. Dah tengok baru percaya. Apa lagi? Betul ke ada jual durian kat tepi sempang? Betul. Dah tengok baru percaya. Maknanya biasanya nak percaya sesuatu, kita tengok. Tapi dengan Allah, tuan-tuan percaya tak? Hari-hari sembah, berpuluh tahun sembah dia, sampai hari ni tak tengok-tengok. Percaya ke tidak? Macam mana boleh percaya? Sedangkan tak nampak dengan mata. Daripada parit imam ni nak pergi Johor Bahru, ikut tol air hitam, masuk je tol jalur highway sampai Sempah Renggang. Kereta daripada Johor Bahru pergi ke Kuala Lumpur, dam lampu dengan kita. Ni buat kereta ni. Kereta belakang pula. Tak adalah bunyi macam tu. Nak bagi tahu ada lampu tu datang, lampu besar. Biasanya kebanyakan kita percaya itu apa tandanya? Polis, betul tak? Polis ni, mesti ada polis kat bawah jambatan tu. Apa bukti tuan-tuan percaya polis tu? Tarik tali pinggang keleda, betul? Tarik. Kurangkan kelajuan. Ambil handphone, letak. Sampai ke Skudai, haram tak nampak polis. Tapi maknanya apa? Maknanya kita boleh percaya sesuatu walaupun tak nampak dengan mata. Tuan-tuan tak nampak pun polis tu. Kadang-kadang betul ada polis, betul tak? Kadang-kadang betul ada polis. Bila dam lampu tu, memang kerapnya betul lah. Kurangkan. Nampak pula polis tu tengah angkat gambar kita. Mereka orang boleh jalan kan. Maknanya dah nak apa nama? Rupanya kita boleh percaya sesuatu walaupun tak nampak dengan mata. Ramai yang berdalilkan adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Macam mana alam ni ada, tuan-tuan kata adanya Tuhan. Ini yang kena tahu. Kena mengaji. Kalau kita mengaji tauhid ni tuan-tuan, akal ini Allah celitkan. Dia punya terang tu lagi hebat. Lagi hebat dia punya terang ni. Dia boleh membahagiakan kita. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan mengerti Allah itu boleh mendatangkan ketenangan. Kita ni ada dua unsur kejadian. Jasmani, rohani. Jasmani Allah jadikan daripada tanah. Rohani bukan daripada tanah. Rohani daripada alam roh. Jadi dalam diri kita ni ada dua. Satu lambang ketinggian, satu lagi lambang kerendahan. Tanah dipijak orang. Dua.
Kalau tanah ni sakit, tubuh sakit, batuk, sesama, gaut, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, tubuh tu sakit, apa rawatannya? Rawatannya tanah. Tanah dirawat dengan tanah. Sebab tu ramai orang makan herba hari ni. Dulu Kacik Fatimah dengan Tuan Kak Ali je. Hari ni dah macam-macam herba dah. Produknya semuanya herba. Nak merawat tubuh yang daripada tanah. Kalau tuan-tuan makan Panadol pun, tengok belakang dia, magnesium, natrium, daripada tanah. Tanah sesuai merawat tanah. Tapi kita nak cerita ni soal roh, soal hati, soal rohani. Tak sesuai dirawat dengan tanah. Abang dah 4 minggu tak sembahyang Jumaat. Ni saya belikan Panadol Active Fast. Sepapan dia bagi makan. Lagi tak bangun ni. Rohani tak boleh dirawat dengan tanah. Rohani perlu dirawat macam mana? Dibawa dekat dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengerti Allah itu boleh menenangkan hati kita. Jadi tuan-tuan, saya menyeru, percayalah, bawa anak-anak kita, isteri kita, kenalilah Tuhan kita. Orang muda kita yang bekerja dekat kilang, kenal ke tidak dengan Tuhan? Anak-anak kita yang mengaji dekat luar sekolah tak kira, kenal ke tidak dengan Tuhan? Kita tengok balik, boleh mengucap ke tidak? Berapa ramai kita test bakal pengantin tak pandai mengucap, tuan-tuan. Tapi semayang, tapi puasa, tak betul-betul, tak sempurna ilmunya dengan Allah SWT. Kita ini umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak dapat title Nabi yang terbaik bukan percuma Allah beri. Dialah manusia yang paling teruk Allah datangkan ujian. Sama juga dengan kita umatnya. Umat yang paling teruk Allah uji kita lah. Tapi kitalah umat pertama yang akan dihisap oleh Allah masuk syurga ataupun neraka berbanding dengan umat terdahulu. Jadi Allah nak bagi nilai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat, bukan percuma Allah beri. Selalu kita baca surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata apa? Alladzi khalaqal maut, disebut mati dulu. Allah ciptakan bermacam-macam ujian, sama ada hidup ataupun mati, tapi disebut mati dulu. Wal hayat, baru hidup. Nak menunjukkan mati itu lagi penting daripada hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup dekat dunia pasti akan jumpa yang namanya mati. Itulah hakikat hidup di dunia. Berbanding hidup di akhirat, kita hidup di sana tak akan jumpa lagi yang namanya mati. Khalidina fiha abada. Itulah sebenar-benarnya tempat tinggal kita. Dunia ni bukan tempat tinggal kita, tuan-tuan. Jangan ada cita-cita nak duduk kat parit imam ni sampai kiamat. Hidup sampai bila-bila, tak ada. Manusia akan terpisah dengan manusia. Betul? Manusia tak akan selamanya dengan manusia. Suami kita, isteri kita, anak kita, mak kita, ayah kita pasti akan terpisah. Kerana kita bukan kekal sebagaimana Allah SWT. Jadi nak menangani isu masalah masyarakat hari ini, saya pesan, belajarlah ilmu Allah. Ini yang diserukan oleh baginda Rasulullah. Dia memperkenalkan Allah dulu. Alif, lam, lam, ha. Di mana-mana saya sebut. Potong kat mana pun dia tetap jadi Allah. Buang alif, tinggal lam, lam, ha. Buka Quran tengok. Lillahi mulku samawati wal ard. Tak ada alif. Siapa tu? Allah. Buang alif, buang lam, tinggal lam, ha saja. Buka Quran tengok. Lahul mulku wa lahul hamd. Tak ada alif lam. Buang alif, buang lam lagi, tinggal ha saja. Qul huwallahu ahad. Hu siapa? Hu Allah. Itu baru dia punya huruf lafzul jalalah. Namanya pun dah hebat, hurufnya pun dah hebat. Kalau tuan-tuan buka Quran, cari huruf lam. Dalam banyak-banyak lam, hanya satu lam saja yang dibaca dengan tebal, iaitu lam pada kalimah lafzul jalalah.
Eja dia lam di atas la. Kali bunyi Allah, eja lain, bunyi lain. Nak menunjukkan kehebatan Allah tu sendiri. Pada lafaznya pun dah cukup hebat. Kalau tuan-tuan susun huruf hijaiyah, alif sampai ya, semuanya ada nama Allah. Alif Allah, ba al-baqi, ta at-tawwab, tha al-thabit, jim jala jalanu, ha al-haq, kha al-khabir. Ni balik ni sekarang tuan-tuan sambung boleh sampai ya. Sampai ya ni sekarang apa nak habis. Semuanya ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula kita lahir ke dunia, tidak ada kalimah pertama yang diperdengarkan kat telinga kita melainkan kalimah tauhid, kalimah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, kalimah Allah. Cuma saya pesan, kalau betul nak ada hajat anak ini supaya dia akrab dengan Allah, dari segi syaraknya sekali je azan. Tapi kalau memandangkan zaman sekarang ini dah terlampau banyak bunyi, kalau boleh dia lahir tu subuh, bapa azankan Allahu akbar, Allahu akbar, nanti masuk zuhur azan lagi, Allahu akbar, masuk asar azan lagi, Allahu akbar, masuk maghrib azan lagi. Saya tak kata wajib, syaratnya sekali cukup. Tapi kalau nak usaha, tapi jangan azan nanti bapak tak sembahyang pula, kerja azan ni pula, kenalah sembahyang. Kita nak didik dari sudut pendengaran. Maka sebab itu lepas tu tuan-tuan akan dengar pula laungan azan satu hari 5 kali keluar dekat corong-corong masjid surau seluruh dunia. Bermula dengan laungan azan subuh di Sumatera, Indonesia. Allahu akbar, tak habis azan lagi, masuk kampung sebelah pula. Allahu akbar, tak habis lagi, masuk daerah sebelah. Allahu akbar, pergi pula negeri sebelah. Allahu akbar, dalam tempoh 1 jam seluruh Indonesia masuk waktu subuh. Terus masuk dekat Malaysia lagi pula. Allahu akbar, mersing dulu. Naik ke Pahang, Allahu akbar, tak habis lagi, naik ke Terengganu, Allahu akbar, dalam tempoh 1 jam seluruh Malaysia masuk waktu subuh, tak habis azan lagi, terus pergi Thailand, Allahu akbar, azan berkumandang merentas dunia, merentas benua, akhirnya zuhur patah balik dekat Sumatera, Indonesia. Allahu akbar, 24 jam kalimah Allah tak putus disebut, dilaungkan seluruh alam. Dan tuan ni mungkin sekarang ni pun ada tempat tengah melaungkan kalimah Allah. Sebab tu kita pertahankan kalimah ini. Kemudian tuan-tuan solat, setiap rukun tu sebut nama Allah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, rukuk, Allahu akbar, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu akbar, 2 sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau 4 rakaat beri salam akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullah. Mula dengan kalimah Allah, tutup pun dengan kalimah Allah. Itu belum orang pergi haji lagi, azan kan, belum orang dilanda banjir lagi, kebakaran lagi, kat tengah laut kena taufan, ramai yang azan. Betapa hebatnya kalimah Allah ini memenuhi setiap ruang yang ada dekat alam ini, tuan-tuan. Sebab itu kita kena belajar tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita dah ngaji dah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, sampai kaunu mutakaliman. Mana pergi ilmu ni? Bila kita mengaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat harus Allah. Kadang tengah basuh-basuh kereta, tiba-tiba guruh di langit. Kita tengah kiwi tayang, berdentum guruh di langit. Cara tengok guruh tu pun macam tak apa hati dengan guruh tu. Hati kita kalau boleh tak nak kena walaupun setitis hujan. Ini satu kisah usia emas, dah 55 tahun lah kalau saya tak silap. Masa tu saya di Segamat.
Satu rumah tu 2 orang je duduk. Dua usia emas, suami dengan isteri. Jadi suami ni cakap dengan isteri, abang nak buat reban lah besok petang. Ayam dah banyak ni, reban dah tak muat. Dia pun beli kayu, beli toko besi, beli paku. Dia buat kerja lah sorang-sorang kat belakang. Dah lama tak nungkang. Allah takdirkan ujian untuk dia. Paku-paku bengkok. Paku lagi, bengkok lagi. Dihayunkan tinggi-tinggi ni, paku lagi, bengkok lagi. Kalau kita buat kerja-kerja bengkok je, apa rasa tuan-tuan? Mesti singgah dekat hati, mesti keluar. Dia ada rasa tak puas hati. Itu okey lagi. Dia hayun lagi, paku lagi. Kau paku. Dah mula. Dia dah mula cakap dengan paku ni, dah lain lah. Kau jangan naikkan darah aku. Kau jangan ada cakap dengan paku. Habis Ni bukan stres lagi dah teruk lagi. Jadi dia geram sangat. Dia ambil teko besi ni, dia tonjol kepala paku ni. Kau paku ni last. Kau bengkok lagi. Siap kau. Tak kegila namanya macam tu. Dia hayun tinggi-tinggi. Agaknya paku tu takut. Tadi dah tonjol kepala tu kan. Dia hayun paku, punya paku tercabut paku tu. Masuk dalam semak. Lagi dia marah. Tengah-tengah bongkok cari paku ni. Orang rumah kesian dengan anak suami ni dekat luar. Petang-petang penat. Nak buatkan jemput-jemput. Tepung habis. Siapa yang kena beli tepung? Dia lah. Yang tengah cari paku ni lah. Mana ada orang lain? Abang, beli tepung kejap. Tak dengar. Cari paku ni lah. Abang, beli tepung kejap. Dah banyak kali tak dengar. Tinggi suara. Abang, beli tepung kejap. Orang cakap, kau tepung-tepung kejap. Ada marah. Aku cakap paku ni lah nak buat bergaduh lah. Yang saya tahu daripada mana? Besok isteri buat aduan dekat pejabat kadi. Sebab rupanya dah banyak kali kena marah tak pasal-pasal dengan suami. Jadi suami Pak Haji ni pun dia pengaku lah. Dia kata dia pun pilih. Tak tahulah tuan kat mana silap ni. Haji tahu kat mana? Kat mana tuan? Paku. Dunia nak kiamat dah sekarang tuan-tuan. Dengan paku pun tak boleh menang. Budak pun ketawa lah bang. Betul tak? Kita yang dah lanjut usia ni 50, 60, 70, kalau dengan paku pun tak selesai, dengan ayam pun nak bergaduh, dengan kucing pun nak bergaduh, mana akal kita? Mana ilmu kita? Kita wajib beriman dengan Allah 24 jam. Sebab tu Rasulullah ni Allah bagi apa pun dia terima seadanya. Manusia yang paling bersih hatinya. Allah bagi hitam, dia putihkan. Allah bagi keruh, dia jernihkan. Sebab dia kenal dengan Tuhan. Ni musim Maulid. Kita dah sudah itu hari peringkat daerah 15 ekor lembu tombang. 15 ekor ni berapa ribu tuan-tuan? Betul tak? Berbelah ribu orang datang. Habis saja majlis ada suara sumbang. Tak dapat makan, ada juga yang tak dapat makan. Kalau Allah kata tak dapat, tetap tak dapat. Dia beratur bukan tak beratur. Pegang dulangnya ke depan. Makin depan kan makin tak tahan, makin bau, makin lapar. Walaupun ni aku ni elok dia hulurkan dia punya dulang. Pakcik yang jaga nasi cakap aku, minta maaf, habis. Betul dia tunjukkan, habis. Tuan-tuan nak buat apa dengan dulang ni? Dulang yang kita dah pegang daripada belakang sampai ke depan, nak buat apa dulang? Oleh kerana dah mengaji dengan ceramah hari ni kan, tahu apa nama? Tauhid tadi ni, kita beriman dengan Allah. Betul? Yakin tak? Yang tentukan tuan-tuan makan adalah Allah yang bersifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Percaya tak? Percaya. Bukan salah pakcik itu. Bukan salah jawatan ketua masjid. Kalau Allah kata tidak, tidak juga. Tapi sedih-sedih juga. Dia ambil dulang tu peluk, masuk dalam masjid, menghadap mimbar. Ya Allah, aku redha ya Allah. Walaupun tak dapat makan, aku percaya ni semua pasti ada hikmahnya. Dah 2 tahun tak dapat makan Maulid. 3 tahun dah jadinya ni. Agak-agak ada orang pada imam macam ni. Dia kekalkan iman dia. Dia redha. Ada tak macam ni agak-agak? Tak ada dah. Rasa nak empuk je kepala pakcik. Katakanlah tuan-tuan dapat. Dia letak di hulu je dulang ni.
satu pinggan besar ni, berasap nasi biryani gam. Pergi piuk sana pula, dalca pun berasap juga masuk. Pergi sana pula, ayam masak merah, berasap juga. Dah penuh asap, dah tahu dah tak tahan dah. Cari tempat, letak tepi ni, kosong. Pergi ambil air, sirap, bandung, soda, ais. 2 gelas, nak menghabiskan satu dulang. Elok dapat air, cari dulang, hilang tuan-tuan. Memang ada orang datang maulid, kerjanya curi dulang orang. Beratur tak nak. Kalau Allah kata tuan-tuan hanya nampak dan bau saja, tak dapat makan, tetap tak dapat makan. Tuan-tuan wajib beriman. Tak boleh bantah apa yang Allah telah tentukan. Lagi dimarah. Tak tentu orang tak dapat tadi kan lain. Ni dapat, dah pegang, dah ada air. Bolehkan hilang, dimarah datang kuasa kurang asam jadi kiri. Patut kena lantik orang, jaga dulang orang. Dimarah orang, jadi muka dah bertukar wajah. Balik rumah, cepat dia balik. Subuh tadi orang rumah dah pesan, bang nanti balik jangan lupa bawa bontrot. Anak-anak balik ramai lagi. Dia teringat, aku pun tak lepas ni kata dia. Dia pergi terus masuk pintu dapur. Masuk pintu dapur, duduk dekat tempat makan, meja dapur tu, dia panggil orang rumah dia. Pak, kau pergi panaskan apa lauk-lauk yang ada ni. Aku lapar. Kan awak tadi jangan cakap banyak, pergi panaskan. Tak sempat nak tanya. Jangan ditanya, muka dah bertukar dah. Panaskanlah nasi, ada lauk sikit, telur ada, ikan pun ada. Dihidangkan atas meja. Akhirnya dicedokkan nasi. Suami tadi ni dapat pegang nasi. Tadi kan tak dapat. Ini Allah bagi pegang tuan-tuan. Ambil ikan sikit, telur sikit, sayur sikit, kepal. Nak dimasukkan dalam mulut ni. Dah naik dah, dah nak dekat dah. Dah nak masuk dah. Baru nak masuk. Dah dekat nak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa pula datang? Dah sentuh bibir tu. Kalau Allah kata tidak, tetap tidak. Ni iman kita. Macam mana nak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Lagi dimarah. Tadi aku tengah duduk tak nak beri salam, aku nak suap beri salam pula. Marah-marah juga. Dia pergi duduklah ke depan tu layan tetamu yang datang. Kucing jantan banyak pula kat rumah. Dah lama tak jumpa ikan. Anak beranak menghabiskan lauk ni. Macam mana tuan-tuan nak letakkan hati ni? Betul tak? Kita tetap wajib beriman. Kalau dengan kucing pun tak boleh lawan, betul tak? Tak boleh menang. Macam mana nak ngadap air yang datang tinggi sampai atap tu tuan-tuan? Betul tak? Macam mana nak ngadap? Kalau kita nampak, kita tengok itu hari Allah ujikan sahabat kita yang dekat Kulai Kota tu hari, bagaimana isterinya mati dalam kebakaran kereta kenderaan depan mata tuan-tuan. Allah berikan ujian yang tahap itu macam mana? Ingat dulu, saya ingat peristiwa satu keluarga anak pertama Allah berikan, kedua Allah berikan anak sampai 8 anak dia. Naik kereta Wira malam tu. Betul tak? Ya, kalau tuan-tuan ingatlah masa tu sebelum PKP saya ingat. Kereta rosak, komen terbetulkan tepi jalan, dirempuh lori apa semua, meninggal anak dia semua sekali. Tuan-tuan bayangkanlah. Allah bagi, Allah ambil semua sekali, tak ada. Macam mana nak kekalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kita kena kenal dengan pencipta kita. Allah takdirkan apa pun dalam hidup kita berserta dengan kasih sayangnya. Macam mana kita nak faham kasih sayang Allah kepada manusia? Air sampai atap itu macam mana nak nampak tanda kasih sayang Allah? Bukan mudah. Kita belajar lagi ilmu tauhid. Contoh, hari ni tuan-tuan panggil saya ceramah. Ni dah nak pukul dah nak pukul 9. Saya tak sampai-sampai. Apa rasa? Suka tak? Tak sampai kali ni, tak suka. Semua orang ketawa sebab saya tak sampai, ada kan gitu. Biasanya bab menunggu orang ni memang geram, betul tak? Berapa dah ni? Kata kadi apa macam ni? Dah kena marah. Ni siapa, tanya dengan kuasa siapa yang panggil. Dah tahu kadi tu sibuk pergi panggil buat apa dah. Dia berjangkit ni. Dia boleh berjangkit. Ramai orang bising ni. Marah apa sih. Sakit hati dengan saya. Saya datang. Kebetulan daripada Johor Bahru. Allah kata apa? Ustaz,
kau tak sampai. Kereta kau pancit dekat sedenak sana. Beriu saya ngepam tayar ni. Rupanya kat sini ada orang tengah sakit hati dengan saya. Soalan saya, macam mana tuan-tuan boleh sakit hati dengan saya hanya kerana saya tak sampai? Saya tak buat apa pun. Saya cuma tak sampai. Tuan-tuan cuma duduk nunggu. Yang pergi sakit ni kenapa? Tak ada kena-mengena. Daripada mana datang sakit hati ni? Saya cuma tak sampai. Bukan saya tak sampai tu maknanya elektrik putus, api tak ada, kipas tak ada, makan tak ada. Tak ada. Elok aja. Aircon semua sejuk. Tapi yang pergi sakit hati tu kenapa? Kita selesaikan dengan ilmu tauhid. Apa jawapan dia? Jawapan dia, kita salah pegang. Yang menunggu ni salah pegang. Kita pegang apa? Kita pegang, ustaz, kau dah janji, nama kau dah diumumkan, kau dah setuju, dah masuk WhatsApp, orang semua dah tahu. Kenapa tak sampai-sampai? Allah kata, ustaz, kau tak sampai. Kita boleh tanya pula, kenapa tak sampai-sampai? Tuan-tuan kan komplain saya, tuan-tuan komplain kerja Allah. Nak komplain kerja Allah ni bagusnya naik mimbar ni ataupun naik atap tu. Ya Allah, kau apa tadi? Mana pergi ustaz ni? Berani cakap macam tu. Buat kena peti bersilang sekarang tu belah 4 gitu. Jadi persoalannya apa tuan-tuan? Ini tauhid. Tauhidnya pun tugas tuan-tuan tunggu. Tugas saya datang. Sampai tak sampai bukan kerja tuan-tuan, bukan kerja saya. Jangan campur tangan urusan Tuhan. Sakit hati ni. Dia macam limau nipis. Nak bagi faham. Saya belah 2 limau nipis ni. Yang sebelah ni saya perah atas tangan tuan-tuan sebelah sini. Apa rasa? Sejuk rasa. Yang sebelah lagi saya perah atas tangan ni. Orang rewang semalam terpotong bawang, dia terpotong tangan ni, luka. Saya perah atas luka ni, apa rasa? Pedih sangat. Soalan saya, salah siapa? Salah limau ke salah tangan? Ramai yang salahkan limau. Sedangkan sebelum limau datang, tangan memang dah sakit. Bukan pasal saya lambat sampai tuan-tuan sakit hati. Sebenarnya sebelum saya sampai, hati tuan-tuan memang dah ada penyakit. Saya ibarat limau yang menambahkan lagi rasa sakit, tuan-tuan. Ini dia seronok kalau kita mengaji tauhid ni. Kita beriman Allah ni kalau buat kerja wajib jadi, mustahil tak jadi. Kun fayakun. Berbeza dengan kita. 2, kita kalau buat kerja mungkin jadi, mungkin tak jadi, mungkin sampai, mungkin tak sampai, mungkin ada, mungkin tak ada. Harus akli. Kasut tuan-tuan kat luar nak balik ni sekarang 2. Mungkin ada, mungkin tak ada. Betul tak? Dia bukan wajib ada. Yang wajib ada hanyalah Allah. Biasa kalau saya cakap ni ada yang hilang. Nak tengok sekarang. Katakan tuan-tuan keluar ni ada kasut. Oh, lega kasut ada. Walaupun kasut ada, kereta motor tu 2. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau tengok, ada kereta. Walaupun kereta ada, dia tetap 2. Mungkin boleh start, mungkin tak boleh start. Sejuk-sejuk ni kadang payah nak start. Walaupun start hidup jalan, dia tetap 2. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Walaupun sampai depan rumah, dia tetap 2. Mungkin boleh masuk, mungkin tak boleh masuk. Kunci mana bang? Kan pada awak. Kan pada engkau. Kan pada awak. Rupanya kunci tertinggal kat bilik perempuan. Kalau Allah kata tuan-tuan kena datang masjid malam ni 2 kali, patah balik, datang lagi sekali. Elok habis dengar ceramah, terus balik. Sampai rumah, mak mana? Allah Akbar, lupa. Tertinggal orang rumah rupanya. Kalau Allah kata tuan-tuan ulang 2 kali datang masjid. Macam ni kita ada 3 pintu. Allah tentukan tuan-tuan keluar pintu mana. Betul tak? Kadang-kadang dah keluar, alamak, kasut belah sana, masuk balik. Kadang-kadang baru nak keluar, hijab, tak jadi juga keluar. Dalam ramai-ramai ni Allah tentukan siapa yang balik dulu. Berani balik. Allah tentukan dalam ramai-ramai ni siapa balik dulu. Ni nak makan ni sekarang. Ambeng tadi tu kan.
Allah tentukan tuan-tuan dapat apa. Berapa biji nasi masuk dalam perut tuan-tuan, Allah dah tulis sejak azali lagi. Kalau rasa nanti kita dapat ayam tu kecil, yang tu besar, percayalah Allah telah tentukan sejak azali lagi. Jangan rasa sedih. Kalau rasa nak minta, minta. Mam, tukar mam, awak punya besar lah, saya punya kecil. Kalau berani minta. Kita kena terima. Kalau kita mengaji tauhid ni tuan-tuan, apa saja Allah beri, kita senang terima. Hari ni zaman orang banyak tak terima ketentuan tu Tuhan. Jangan jadi macam iblis. Ulama pesan, jangan mewarisi sifat iblis. Tak terima Nabi Adam lebih mulia daripada dia. Inilah tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tuan-tuan, tuan-tuan mengajilah banyak mana ini kita mengaji, kita bagi makan akal kita, dia belum boleh mengubah kita jadi orang yang lebih baik. Kalau tidak, daripada akal kena turun ke hati. Hati ini pandangan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, qulubi. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, harta benda kamu. Allah melihat pada hati kamu. Kalau dalam solat pun kadang hati tak ingat dengan Allah, apalagi di luar solat. Ini kalau saya semak hati tuan-tuan masing-masing, harus ada di antara kita hatinya bukan malam ni punya, malam tadi punya pun ada, malam semalam pun ada lagi, bulan lepas punya pun ada lagi, silap-silap raya tahun lepas pun ada lagi. Haji itulah yang curi kasut aku nampak dia ambil kasut aku tahun lepas punya pun kadang-kadang ada lagi dalam hati kita tak sihat tuan-tuan. Sebab itulah hadirin dirahmati Allah sekalian, saya sebut ni sebab wajah tuan-tuan ni sama dengan wajah benut, rengit, baik sulung, inilah rupanya. Rupa apa? Muka dah senja dah. Bila senja, maghrib, lepas maghrib, isyak, lepas isyak, tidur. Untung-untung dengar pokok ayam lagi besok. Untung-untung kena soal kita dengan malaikat. Kita tak lama dah, Nabi dah sebut likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada tempoh masa dia hidup. Dan umur kita ni Nabi kata baina sittin wa sab'in, antara 60 dan juga 70. Kubur kat mana sini? Belah mana? Belah depan. Itu kan kita dah faham, memang tempat singgah kita lepas ni kan. Kalau bakal-bakal haji, saya sebut kepada bakal-bakal haji sekalian. Boleh tak saya sebut kepada bakal-bakal jenazah sekalian? Boleh tak? Kalau ikut boleh sebab memang bakal, belum lagi jenazah lagi, bakal. Tapi tak tergamak saya lah, tak habis pula ambeng tu garang. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, akhir sekali saya nak tunjukkan, tuan-tuan lihat, ini kena dengar betul lah. Pertama, kita sekarang ni berada di dunia, betul? Dan kita ramai-ramai semua ni sedang menuju ke jalan Allah, sedang menuju akhirat, betul? Sebab di sana nantilah kita akan diberi peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut mati itu lebih penting daripada mati itu lebih penting daripada hidup. Hidup ni tuan-tuan cuma minta aja ya Allah, tapi tak pernah nampak. Ni tak, kita kata kita mohon dengan Allah, minta ampun dengan Allah, tapi tak pernah nampak. Allah beri kita kasih sayangnya pada kita pun kita tak nampak. Tapi dah mati besok, masuk alam akhirat, baru nampak ru'yatullah, melihat zat Allah. Tapi syarat nak melihat zat Allah tu dia kena masuk alam akhirat. Syarat nak masuk alam akhirat apa dia? Tuan-tuan kena tinggalkan dunia. Alam barzah itu pintu masuk alam akhirat. Tapi syaratnya dia mesti tinggalkan dunia. Dunia tak boleh bawa masuk alam akhirat. Sebab itu dipanggil meninggal dunia. Hari ini kita meninggalkan dunia, besok baru mulalah kehidupan kita di alam akhirat. Itu syarat. Kena tinggalkan dunia, nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dekat dunia ni pun Allah dah ajar kita macam mana nak jumpa dia. Bila? Dalam hidup kita 24 jam,
kita ada waktu kemuncak. Waktu kemuncak ini jangan sesekali diabaikan. 5 waktu kita solat itu adalah waktu kemuncak kita hidup 24 jam. Dan dalam keadaan waktu kemuncak itu paling kemuncak sekali saat kita sujud dengan Allah, yang dikatakan paling dekat dengan Allah. Tuan-tuan tengok, Allahu Akbar. Saya sebut tadi, dalam diri kita ada lambang ketinggian, ada lambang kerendahan. Allahu Akbar, balik asal, anggota daripada tanah balik ke tanah. Kalau tengok tuan-tuan, kat mana mulianya? Tudung kat kepala, songkok kat kepala, serban kat kepala, kopiah kat kepala. Orang tonjol kepala, kita marah. Benda lain tak apa, jangan tonjol kepala. Tapi tuan nak beritahu, siapa engkau, siapa aku. Kepala yang kita muliakan ni sama dengan tapak kaki yang paling bawah. Tempat najis lagi tinggi, kat mana mulianya? Allah minta kita balik kepada asal turun. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ini roh kita naik ke atas, hati kita naik ke atas, tapi diri kita turun ke bawah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aku yang hina ya Allah, memang hina pun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aku yang paling jahil, memang jahil pun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, aku yang paling lemah, memang lemah pun. Subhana rabbiyal a'la, semuanya. Jahilnya pun dia, hina pun dia, lemah pun dia, tapi sombong. Allahu Akbar. Bila tunduk, Allah nak kata, siapa engkau, siapa aku. Kenapa payah sangat nak maafkan orang? Kenapa perlu ada rasa benci dengan orang? Kenapa mudah nak sakit hati dengan orang? Kau siapa? Kita ni siapa sampai tak boleh nak diuji? Kita siapa sampai tak boleh nak ditegur? Kita siapa bila tengok orang lebih sikit sakit hati? Kenapa? Ni Allah nak beritahu, turunkan hati kau ni, turun. Balik asal. Balik asal kenapa? Asal kita daripada tanah dipijak orang. Lambang kehinaan memang ada. Kadang-kadang Allah memang datangkan satu orang tu marah dengan kita. Allah datangkan. Maka ada ulama pesan, sesiapa yang Allah datangkan dekat dengan dia, sebab hari-hari Allah tentukan tak sama orang yang dekat dengan kita. Maka Allah kata ulama, belajarlah sesuatu, kata dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila sebut kita rokok ni, sujud, inilah saat kita dekat dengan Allah. Cuma sayangnya, bila kita tak kenal dengan Allah, tak dapat ilmu dengan Allah sempurna ni, hati tak rasa nikmat pertemuan dengan Allah. Ni namanya ilmu mati. Ulama dulu, orang tua dulu dia kata, belajarlah ilmu mati. Ilmu apa? Ilmu semayang. Ilmu semayang ni ilmu bertemu dengan Allah. Syarat bertemu dengan Allah, kena tinggalkan dunia. Allahu Akbar, ibarat kita masuk alam akhirat, kena tinggalkan dunia. Allahu Akbar, tinggalkan suami, tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan harta, tinggalkan yang namanya dunia. Bukan buang, tinggalkan sekejap. Sebab kita sedang masuk alam akhirat. Ibaratnya nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Orang rumah pesan, bang, nanti awak isyak pergi masjid tak? Pergi lah. Nak kirim barang boleh? Boleh. Beli apa? Beli telur, beli gula, beli tepung, beli minyak, beli Milo. Telur, gula, tepung, minyak, Milo. Yalah. Dia pun pergi masjid. Atas motor tu diingatkan lah, telur, gula, tepung, minyak, Milo. Telur, gula, tepung, naik bukit pun naik lah, telur, gula, tepung, minyak, Milo. Sampai kat masjid, imam pun dah rakaat pertama, dia ikut belakang. Allahu Akbar, betul takbiratul ihramnya, tepat. Bismillahirrahmanirrahim, betul bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, betul tajwidnya. Ar-Rahmanir-Rahim, betul sifat hurufnya. Maliki yaumiddin, betul makhrajnya. Sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telur yang rumah order tadi tu bergolek masuk dalam hati. Ini tengah semayang, telur tu masuk. Masalahnya dia tak ingat lepas telur tu apa. Kan banyak tadi telur, gula, tepung, minyak, Milo. Dia tak ingat gula, tepung, minyak, Milo tu. Dia ingatkan apa lepas telur tadi ni. Tapi walaupun tengah ingatkan telur ni,
Lidah dia fasih. Ihdinas siratal mustaqim. Betul disebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul disebut. Tapi dalam hati ada telur lagi. Ada lagi. Dia rokok pun telur tu ada lagi. Sujud pun telur ada lagi. Naik rakaat pertama telur pun ada lagi. 4 rakaat 4 biji telur dalam hati. Sah tak semayang dia? Sah. Kata fiqh 13 rukun ada. Sah. Yang tak sah apa dia? Imannya tak sah. Iman ni apa? Tasdiq bi qalbi, membenarkan dengan hati. Takrir bil lisan, dengan lidah. Ta'mal bil jawarih, dengan anggota. Anggota betul, lidah betul, hati tidak membesarkan Allah. Kalau nampak gaya tadi di sembahyang Isyak tu 4 rakaat, lebih besar telur daripada Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita solat jangan hanya pastikan sembahyang kita sah ke tidak. Dah betul dah. Pastikan juga iman kita sah ke tidak. Dia ganggu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Telur pun tak mampu nak dikeluarkan dalam hati sebiji. Itu boleh kalau rumah kata beli sepapan bang, punya lagi banyak telur dalam tu. Belum cerita hal dunia lagi tuan-tuan. Tuan-tuan ada kancil. Bukan binatang tu, kereta kancil. Tapi kereta kancil kita ni, dia tak berapa sihat. Kadang-kadang bertolak, kadang-kadang jalan, kadang sesemu, kadang batuk, tapi boleh jalan. Orang rumah lah jadi mangsa kerja nolak je dah. Jadi orang rumah ni cabut. Bang, saya tak larat lah nak tolak orang punya kancing ni. Saya pun dah tua ni. Carilah kereta lain. Dapat bonus suami beli kereta baru. Kebetulan PKP tak boleh keluar. Order online aja. Persona baru. Tokey tu dia pun, Haji, mau hantar rumah? Hantar rumah. Oh, balik petang, tokey tu hantar Persona masuk dalam garaj. Sebelah Persona, sebelah kancil yang batuk tadi tu. Pukul malam nak tidur, orang rumah tanya, bang, nanti besok kita sarapan pagi naik kereta baru boleh? Boleh, kan kereta abang tu. Nanti kita jalan lah cari sarapan dekat apa nama, Batu Pahat, pekan ni. Pergi muar lah bang, dengan sate, kata dia. Boleh, sebelah aja kan. Tak apa, dah kereta baru, tak bertolak lagi. Dah berangan dah orang rumah ni, besok nak pergi makan sate dekat muar, naik kereta baru. Allah datangkan ujian. Setiap nikmat itu ada ujian. Pukul 3 pagi, Haji Dolah sebelah rumah, isterinya kena gastrik, perut sakit, berguling-guling dekat dapur. Terus berlari rumah Haji yang ada Persona baru ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kenapa? Ji, minta maaf ganggu pagi-pagi ni. Nak pinjam kereta boleh tak? Boleh. Dia pun bangun tidur, tak apa nak ingat sangat. Baru nak ambil kunci ni, baru terperasan ada 2 kunci. Satu kunci Persona, satu kunci kancil. Kalau tuan-tuan nak bagi kunci mana agak-agak? Saya bagi masa fikir dulu. Tuan-tuan nak bagi kunci mana agak-agak? Persona ni belum guna lagi, belum buka lagi sarung ni, belum pegang lagi steering ni. Baru rancang nak pergi sarapan pagi dekat muar besok. Agak-agak nak bagi yang mana? Kebetulan orang rumah ni terjaga pula. Kancil kata dia. Kan dia nak sarapan tadi kan. Kita sepakat bagi apa? Kancil. Ni ambil ni. Tak balik pun tak apa. Berlagak pula tak balik pun tak apa, kata dia. Tergamak ke kita bagi kita kancil yang batuk tadi ni. Buat mati tengah jalan. Siapa nak nolak? Yang selalu nolak tu dah sakit perut dalam tu. Apa kata tuan-tuan? Kita beriman dengan Allah. Kadang-kadang Allah bagi nikmat pada kita, rupanya orang lain yang pakai dulu. Betul tak? Orang lain yang rasa dulu. Kalau Allah kata begitu, begitulah. Apa kata? Ambil kunci apa? Persona ni. Ambil ni. Ni kereta baru ni. Tak apa. Saya dah dengar ceramah Tuan Kadi semalam, kata dia. Saya nak tunjukkan saya beriman dengan Allah Subhanahu. Ini tanda syukur saya kepada Allah. Pakai dia. Jangan tak balik sudah. Aku dah wani juga, jangan tak balik pula. Nak pesan betapa melekatnya dunia dalam hati kita. Hari-hari kita mengecap nikmat dunia, tuan-tuan. Makan, minum, pakai, kenderaan, rumah. Ni masuk dalam hati. Ini yang kadang-kadang nak ngadap Allah, dia tak nak. Sebab tu ulama kata jangan dunia jangan pegang di tangan. Dunia ni jangan letakkan letakkan dunia ni di tangan. Jangan letakkan dunia ni di hati.
Susah nak bagi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan Allah kepada kita. Kalau kita kenal dengan Allah, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Dia boleh memudahkan kehidupan kita di dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di pokok lama-lama tiup angin pun tumbang juga. Ini pokok lapar ni pula tu dah disebut nasi ambung tadi, patut jangan sebut. Dah disebut tu dah terbayang dah tu. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup setakat inilah. Yang penting kita simpulkan bahawasanya untuk jadi manusia yang mengambil contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena berusaha untuk sama-sama tambah ilmu pengetahuan kita, khususnya ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya memudahkan, kerana tuntutan belajar mengenal Allah itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf atas apa jua kesilapan ataupun keterlanjuran kata-kata. Saya bercakap ni bukan makna saya lagi baik. Kalau tuan-tuan jumpa saya buat salah, tegur saya. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana Batu Pahat ni, jumpa saya buat salah, tegur saya. Mana tahu maghrib orang tengah azan, tuan-tuan jumpa saya dalam pasar raya, tengah cari sayur. Tuan Kadi tu, Assalamualaikum tuan, tak semayang ke maghrib ni? Tegur saya. Mungkin saya tak dengar, mungkin terlupa. Tapi tuan-tuan jangan marah pula, saya pun kena tanya juga, awak kat sini buat apa pula? Sama-samalah kita tegur menegur, sama-samalah kita solat, sama-samalah kita hubungkan silaturahim bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami hadil karim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa kiranya majlis Maulidur Rasul pada malam ini sebagai majlis yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Bagi mereka yang hadir pada malam ini, sekiranya ada di antara kita hatinya dalam keadaan resah dan gelisah, ya Allah, dengan berkat junjungan besar Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau tenangkanlah hati-hati kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini hidupnya sulit sangat, ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau permudahkanlah urusan hidup kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini dah lama bersengketa tak bertegur siapa, ya Allah, dengan berkat junjungan besar Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau satukanlah hati-hati kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini dah lama sakit tak sembuh-sembuh, ya Allah, dengan berkat majlis pada malam ini, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini masih lagi ada dosa yang belum terampun, ya Allah, dengan berkat majlis Maulidur Rasul pada malam ini, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini namanya tercatat di pintu neraka Allah, ya Allah, dengan berkat nama-nama-Mu, dengan berkat kekuasaan-Mu, dengan berkat junjungan besar Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau himpunkanlah kami di syurga-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.